نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pada malam ini kita sedang menuju ke Ramadan. Lagi lebih kurang 20 hari lagi. Dan malam ini saya nak berkongsi kepada tuan-puan apa yang perlu kita fahami tentang Ramadan, puasa dan perkara yang berkaitan. Dan pada malam ini saya nak menyentuh ada dua surah yang berkait rapat dengan Ramadan itu sendiri. Surah yang pertama, surah Baqarah, dan surah yang kedua, suratul Anfal. Surah Baqarah dan suratul Anfal. Dari sudut kewajipan, surah yang meletakkan dalil tentang wajibnya berpuasa ada dalam surah Baqarah. Tapi kalau kita nak mengimbau tentang sejarah, maka kita akan merujuk kepada suratul Anfal. Suratul Anfal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa Ramadan ini kali pertama diwajibkan berpuasa adalah pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Bayangkan, setelah Islam diperkenalkan kepada dunia, 15 tahun selepas itu baru wajib puasa. 15 tahun setelah itu baru wajib puasa. Di Mekah tidak diwajibkan. 13 tahun lamanya tak ada sebarang arahan untuk melaksanakan puasa. Tapi setelah 2 tahun di Madinah, barulah para sahabat diberi arahan tentang kewajipan berpuasa ini. Dan arahan mewajibkan berpuasa terletak pada ayat 183 sehingga 187 surah Baqarah. Siapa-siapa yang ada mushaf boleh buka dan boleh rujuk. 183 hingga 187. Namun 15 hari setelah mereka berpuasa, maka perisik Nabi beritahu akan ada rombongan pedagang bagi kafilah Abu Sufyan. Rombongan dagang yang membawa hasil jualan yang begitu banyak, begitu mewah. Siapa punya? Abu Sufyan. Dan bukan mereka tak pernah berniaga sampai ke Syam. Tetapi rombongan kali ini something fishy. Tuan-puan, mereka baru saja berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan proses hijrah itu mereka lakukan tanpa membawa sebarang harta benda dari Mekah. Kerana tekanan yang ada di Mekah, adanya gangguan fizikal terhadap orang Islam, maka mereka yang orang Islam ni diarahkan pindah daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan semua harta benda di Mekah dan datang sehelai sepinggang. Lalu harta-harta yang ditinggalkan ini siapa yang jaga? Maka orang-orang Abu Sufyan ini yang pergi menjarah harta tersebut dan dijual ke Syam. Maka tindakan orang Islam di Madinah buat apa? Tengok saja biar orang suka-suka hati buat apa yang dia suka pada harta kita. Tidak. Maka mereka berniat untuk impang. Apa? Kalau orang Sabah kata impang, kalau orang Semenanjung kata sekat. Sekat kemarahan kabilah Abu Sufyan ini, kumpulan pedagang Abu Sufyan ini sebelum mereka sampai ke Mekah. Dan rupanya Abu Sufyan juga memasang mata-mata.
Lalu Abu Sufyan menghantar SOS bantuan ke Mekah dan mohon pertolongan. Dan di Mekah, mereka sudah bersedia dengan 1,000 bala tentera yang lengkap bersenjata untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Dan tentera Islam waktu itu tidak pun digelar sebagai tentera. Basically mereka keluar seramai 313 orang. Tujuan utamanya untuk sekat pedagang Abu Sufyan. Tapi akhirnya berlaku pertembungan dan terjadilah perang Badar pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan. Tuan-tuan, mereka yang berperang tak berpuasa. Mereka yang berperang tak berpuasa. So basically para sahabat suatu peperangan itu tidak berpuasa. Namun mereka sempat melalui 15 hari pertama dengan Quran dan dengan berpuasa. Lalu setelah tamat perang Badar kita tahu menang. Dan kerana ini merupakan peperangan pertama dan juga ada adanya tawanan perang, maka belum ada sebarang peraturan berkaitan dengan harta rampasan, after effect selepas perang. So, pertanyaan perang ada tawanan. Perihal tentang tawanan ini cerita lengkapnya dalam surah Taubah. Tapi tentang harta perang dalam suratul Anfal. Dalam surah Anfal. So apa berlaku? Muhajirin kata ini harta kami. Dia jual harta kami. Dapat untung daripada Syam, daripada Syria. Kemudian mereka jual dapat untung dan bawa balik ke Mekah untuk dimakan sendiri. Ini harta kami dan kami berhak atas kemenangan ini. Tapi orang Madinah, orang Ansar kata, kami pun ada hak. Bukankah kamu datang kemari 2 tahun, tinggal bersama kami bantu sedaya upaya, kami berikan pekerjaan kami. Dan malah kalau kami ada isteri, kami ceraikan dan kahwinkan pada kamu. Kami juga ada hak atas harta ni. Sedangkan kita sama-sama berperang dan kita menang. So, sebenarnya dua pihak juga ada alasan yang valid. Kenapa ini terjadi, tuan-puan? Kerana belum ada peraturan. Belum ada sebarang ketetapan dan peraturan. Sebab tu para sahabat ini dia boleh lontarkan idea dia. Yang ini kata macam ni, yang ini kata macam ni. Sehinggalah Allah turunkan surah ini untuk membetulkan cara mereka berfikir. Cara mereka berfikir. Tuan-puan, suratul Anfal ini sangat rare dan epic. Pertamanya dari sudut penamaan. Nama surah ini dikenali sebagai Al-Anfal. Harta rampasan perang. Namun ada nama yang lebih tepat, perkataan yang lebih tepat berkaitan harta rampasan perang ni adalah ghanimah. Ghanimah. Dan kita tak jumpai perkataan ghanimah kecuali pada ayat yang ke-41 surah ini. Kita akan jumpa perkataan ghanimah pada ayat yang ke-41 surah ini. Okey. So, kenapa dinamakan Anfal? Kerana Allah nak para sahabat dan kita yang membaca surah ini dan tahu latar belakang kisah ini, mengetahui bahawa harta yang kamu dapat ini adalah harta tambahan. Nafilah, kata akar nafilah adalah tambahan. Ini bukan harta yang wajib dapat, kamu ada hak. Tak, ini tambahan. So basically, Allah nak kita memikirkan bahawa harta-harta yang bukan asalnya hak kita, dapat kerana perang, dapat kerana waris. Kita jadi ahli waris, jangan digaduhkan. Itu tambahan je. Itu hadiah daripada Allah. Kamu tak ada usaha pun untuk dapatkan harta tu.
Selain daripada peperangan, bukan usaha kamu seorang, usaha ramai orang, sepasukan. So, jangan gaduh berkaitan dengan harta. Dan kenapa saya mulakan melalui surah Anfal? Kerana dalam surah Baqarah, sebelum syariat, sebelum ayat berkaitan dengan syariat, diwajibkan berpuasa, Allah dahulukan penceritaan tentang harta waris. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Wajib bagi kamu bila salah seorang dari kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia buat wasiat. Nah, kita kalau dengar bab wasiat, wih, segar mata. Sebab nak dapat harta free. Sedangkan Allah sedang bagi tahu kita, ini adalah harta tambahan. Bukan hak, tetapi hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kerana harta, sanggup putus saudara, sanggup bunuh adik-beradik, sanggup tak bertegur sapa. Dan start daripada ayat 180, perbicaraan tentang harta ni panjang lebar. Sebelum ni sudah pun dibicarakan tentang harta, tentang pewarisan. 180, kemudian 181, 182 pun juga tentang pewarisan. Kalau 181, siapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sungguh dosanya hanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya. Ada tendensi kan peguam mungkin atau orang yang mendengar orang berwasiat, dia ubah sebab orang tu dah mati. Siapa lagi yang nak betul-betul tentukan apa yang disampaikan oleh saksi ini sebagai benar? Kalau diubah, maka Allah kata tiada siapa yang mengetahui bahawa yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka. Betul ke orang yang berwasiat tu macam tu? Adil ke tak adil? Kan sukar benda tu. Dan pada ayat terakhir 188, Allah masih lagi sebut tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kamu makan harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Tuan-puan bayangkan. Allah sebut dan mention tentang harta ini start daripada 100, ayat 180 dan beberapa ayat sebelum itu. Dan diakhiri pada ayat 188. In between cerita tentang harta, Allah datangkan perintah puasa. Kalau kitalah jadi author, manusia yang jadi author kepada Quran ini, kita akan susun cerita dulu bab harta, settle bab harta, baru masuk bab siam, bab puasa. Kerana selepas cerita bab puasa dan harta ini, ayat 189 adalah tentang perang. Yas'alunaka 'anil syahril haram, tentang bulan-bulan yang haram berperang. Kenapa sewaktu sedang membicarakan tentang harta, Allah selit tentang puasa? Allah nak bagi tahu pada kita, sama ada kita sedar atau tidak sedar, bahawa untuk menjamin pengurusan harta yang telus, yang baik, dia kena ada prinsip takwa. Dan takwa hanya boleh dilatih melalui puasa. Bayangkan, Governor Bank Negara pun boleh terpalit dengan beberapa isu dan skandal. Itu orang paling tinggi dalam keuangan kerajaan. Menteri Keuangan. Untuk menguruskan harta ni, yang saya sebut tadi level tinggi. Ini dalam keluarga. Suami wajib bagi nafkah. Betul ke bagi nafkah? Sebab kita punya terikat dengan kehendak. Wang dan harta ni sangat kuat. Kecuali kalau benar-benar orang itu bertakwa. Orang bertakwa saja
boleh sangat jujur dan telus menguruskan harta. So, untuk membina takwa, perlu lakukan sesuatu. Antara caranya ialah puasa. Maka jom kita berkenalan dengan ayat-ayat berkaitan dengan puasa. Hanya 5 ayat. Allah datangkan dalam surah Baqarah hanya 5 ayat. Dan 5 ayat ini kita akan ulang baca setiap kali Ramadan. Hanya 5 ayat ini panduan untuk kita berpuasa. Kenali betul-betul, belajar betul-betul, fahami betul-betul bagaimana tata cara berpuasa dalam bulan Ramadan. 5 ayat je dalam surah Baqarah. Dan tak ada tempat lain yang Allah cerita pasal puasa melainkan di sini. Bayangkan sejak dulu 14 abad yang lalu sampai sekarang Allah hanya bekalkan pada kita 5 ayat tentang puasa. Dan kita tak habis untuk bincangkan dan bentangkan dan belajar daripadanya. 14 abad. 1400 tahun. Okey. Anda bersedia nak tahu tentang puasa? Kerana dia boleh dia boleh mengekang kita, dia boleh jadikan kita orang yang bertakwa dan pastikan kita dapat menjaga terutamanya harta. Telus dengan harta menjadi sangat beramanah. Sangat beramanah. Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang beriman. Panggilan dan seruan kepada orang beriman ini, dia punya tujuan, maksudnya adalah Allah nak beri ingat kepada setiap orang beriman yang diseru, pastikan input keimanan anda betul, kukuh dan teguh. Benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat. Tahu kiri kanan tidak ada malaikat dan sering mencatat, sedar tentang benda itu. Beriman dengan kitab, bersedia untuk mengikuti arahan yang termaktub dalam kitab. Beriman dengan Rasul, patuh kepada arahan dan perintah para Rasul. Beriman dengan qada dan qadar, berdamai dengan takdir Allah dan tahu kadar-kadar yang Allah tentukan, had-had yang Allah tentukan, dan paling penting beriman dengan hari akhirat, bahawa segala apa yang kita lakukan dan laksanakan bakal dihitung di akhirat kelak. So bila panggil ya ayyuhallazina amanu, input dalam diri perlu betul. Jika tidak, proses puasa kita, macam mana pun kita tahan lapar dan dahaga, dia tidak menghasilkan output takwa yang sebenar. Tak. Mana mungkin proses kilang belacan akan hasilkan belacan kalau dia punya input barang mentahnya timun. Tak mungkin hasilkan belacan. Sama macam tu kalau iman kita belum benar-benar kita beriman, kita laksanakan puasa, takwa tak akan terhasil. Sebab waktu puasa, waktu proses puasa, iman kepada 6 perkara itu tadi sangat-sangat penting. Dia akan memastikan kita benar-benar berpuasa. Kita benar-benar tahan diri. Maksud tahan diri bukan sekadar tahan mulut tidak makan dan minum, tapi tahan mulut dari memaki, mencaci orang, mengumpat orang, tahan mata dari memandang perkara yang tidak halal, tahan telinga daripada mendengar
apa? Muzik-muzik yang melalaikan. Apa? Sepanjang kita puasa, kita buat apa? Layar Facebook, tengok YouTube. Habis masa kat situ. Kenapa habis masa? Proses puasa kita itu inputnya tidak tepat. Iman dengan Allah itu tidak tak. Bagi kita cukup, aku puasa ni aku tak makan, tak minum, that's it. Tunggu maghrib nantilah. In between, perlulah diisi sesuatu. Iman itu kena betul. Proses puasa itu kena betul. Barulah hasilkan takwa. Pastikan semua jasad kita benar-benar puasa. Malah dekat-dekat dengan buka puasa, apa yang berlaku? Bazar Ramadan penuh orang. Itu nak beli, ini nak beli. Dan beli waktu keadaan lapar adalah pembelian yang sangat merugikan. Sebab kita beli berdasarkan, kita beli sewaktu kita lapar. Dan semua kita rasa nak beli. Yang menahan kita daripada berbelanja lebih di bazar Ramadan hanya kerana kita tak ada duit. Kalau ada duit dengan kambing pelik tu kita beli. Nyata, yang menahan kita bukan puasa kita, tapi kuasa poket. Bukan puasa, tetapi kuasa wang. Hanya tak ada duit dia. Bertahun dah kita puasa. Dan kali ini persembahannya luar biasa. Wahai orang beriman, wajib bagi kamu puasa. Dan bila sebut tentang puasa, wah tahan diri, aduh, ya bela. Susah ni, susah. Allah kata, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kamu tidak bersendirian dalam hal ini. Kami arahkan kamu berpuasa, bukan korang seorang-seorang berpuasa. Nabi terdahulu juga berpuasa. Umat terdahulu juga berpuasa. Tuan-puan, benda yang sukar dan susah ni, kalau kita buat sama-sama, kita buat seorang-seorang, dia akan terasa susah dan sukar. Beban. Bayangkan kalau Isnin Khamis kita lazim puasa sunat, tapi member yang lain semua ajak makanlah, minumlah, kita rasa terbeban. Dah besar ni mungkin kurang, tapi tengok waktu kecil-kecil, waktu kanak-kanak, waktu kita sekolah menengah. Kita puasa, kawan-kawan yang lain tu, beban, susah. Tapi bila buat sama-sama, ramai-ramai, dan kita tahu orang lain juga buat, umat terdahulu juga buat, Nabi terdahulu juga buat, dia menyuntik satu kekuatan, suatu cara Allah datangkan. Kewajipan ini dalam bentuk, jangan risau. Dulu pun orang buat. Rasul dulu pun buat. Dan matlamat akhir engkau berpuasa ni, bukan raya, tapi takwa. Apa takwa? Jaga diri. Bagaimana nak melihat takwa ni, macam mana bentuknya? Bayangkan kuda, seekor kuda. Ya, belakang rumah kita tak ada kuda. Tapi gambarannya kuda. Dan kita tahu kuda ni ada ladam. Kan, saya tunjuklah ladam kuda. Tak keluar Nutella pula. Ladam kuda. Okey. Ni, ladam kuda ni. Besi ni kan? Ladam kuda. Kalau kita buka besi ni, ni besi ni, kaki kuda ni akan jadi super sensitif. Kaki kuda ni akan jadi super sensitif. Dan bila kita lepaskan kuda tu berjalan, okay? Bila kita lepaskan kuda ni berjalan, sama macam kita berjalan atas jalan tar tanpa pakai kasut. Macam mana kita jalan? Kita jalan dengan laju atau kita jalan dengan sangat berhati-hati. Takut koyak kaki, takut panas, takut sakit.
Malah instead of kita letak semua kaki, kita berjengkit. Itu takwa. Takut diri disakiti, kita berjalan sangat berhati-hati. Memilih tempat untuk itu takwa. So, orang yang berpuasa, latihannya tu bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. 1 bulan. Dan 1 bulan, setiap orang beriman sangat berhati-hati sepanjang hari. Bayangkan, mereka sangat berhati-hati to the minuscule. Sampai ke titik bengik. Sampai ke minit, mereka sangat berhati-hati. Sampai ke minit, ya. Cuba tengok waktu berbuka. Hari ni maghrib pukul berapa? 8 lebih Ustaz. 8.30 macam tu. Yelah, the exact time. 8.30 lebih-lebih macam tu lah Ustaz. Sekarang maghrib lambat. Cuba tanya waktu Ramadan nanti. Waktu berbuka. Dia boleh jawab tepat. 8.28 Ustaz. Besok 8.27. Lagi 2 hari 8.26. Waktu solat pun dia boleh jawab dengan tepat. Kerana sangat berhati-hati. Katakan waktu buka puasa 8.27, 8.26 tawarkan nak minum. Ui, tak boleh Ustaz. Kena 8.27 Ustaz baru masuk waktu. 8.26 belum. Bunyi berhati-hati. Walaupun dalam kereta. Cari jam pukul berapa, jam pukul berapa. Ni pukul berapa ni, ni pukul berapa. Hanya dalam bulan Ramadan, latihan tentang takwa, latihan untuk jadikan kita bertakwa. Kalau dengan perkara halal kita boleh berhati-hati, apatah lagi perkara haram seperti makan harta dengan cara yang salah. Oh, ironinya, puasa adalah tentang makan. Ayat 183. 184. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Puasa yang diwajibkan itu beberapa hari atau hari yang tertentu. Faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau bermusafir, maka dia boleh dia boleh bayar fa'iddatun, dan iddahnya dia boleh bayar fidyah. Dia boleh bayar fidyah hari yang lain. Dia boleh berbuka, maka kemudian fa'iddatun, dan dia boleh ganti. Dia boleh berbuka, fa'iddah, dan dia boleh ganti hari yang lain. Okey, hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang tak berdaya, sakit berpanjangan mungkin, sangat tua mungkin, tak berdaya, kalau puasa dia mati. Okay, kalau dia puasa dia mati, maka fidyah dia kena bayar fidyah ta'amu miskin, dengan beli makanan bagi orang miskin. Bukan bagi orang miskin makan. Allah kata dia kena sediakan makanan orang miskin. Ta'amu miskin. As if Allah bagi tahu fidyah tu bukan hak dia. Fidyah tu hak orang miskin. So waktu kita bagi tu bukan dengan perasaan ini duit aku, nah aku bagi engkau. Tak. Ini duit engkau. Allah suruh bagi. Itu emosi berbeza. Bila Allah kata ta'amu miskin, makanan tu memang orang miskin punya. Engkau yang kena keluarkan. Itu cara Allah
ajar kita berfikir. Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairullah. Siapa yang tatawwa'a khaira, siapa yang dengan sukarela bayar lebih, maka itu kebaikan buat dia. Siapa bayar lebih, tatawwa'a, siapa yang bagi lebih, tambahan, maka dia itu kebaikan buat dia. Wa antasumu khairul lakum, akan tetapi berpuasa lebih baik. Kan tadi dia sakit ataupun musafir, dia boleh buka puasa dan boleh ganti dengan hari yang lain, tapi dia berpuasa lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau mereka tahu. Kalau kamu tahu. So basically dia peraturan semacam itu. Dan kita masuk ayat 185. Peraturan tentang puasa, musafir ataupun sakit boleh buka. Tak ada masalah. Tapi kena ganti hari yang lain. Cuma Allah kata kalau berpuasa lebih baik. Dan itu pun kalau engkau tahu. So maksudnya kalau engkau tahu dia punya kelebihan, keagungan, keutamaan berpuasa, kau sakit macam mana pun engkau akan tahan. Engkau musafir susah macam mana pun engkau akan mati-matian tahan. So untuk buka puasa, kalau kita buka puasa hari Isnin bulan Ramadan, kita takkan jumpa keberkatan hari Isnin yang sama walaupun Isnin minggu depan kita tetap berpuasa. Isnin yang ini keberkatan, fadilatnya, keagungannya, kelebihannya kita takkan jumpa sampai bila-bila. Hari Isnin itu takkan sama. Sama macam semalam. Semalam hari apa? Semalam hari Jumaat. Kan hari ini Sabtu. Semalam Jumaat. Jumaat semalam takkan sama dengan Jumaat minggu depan. Jumaat semalam takkan sama dengan Jumaat minggu sebelum. Jumaat semalam, hari semalam adalah hari yang unik, special untuk hari semalam. Sama macam hari ini. Pengalaman yang kita lalui semalam berbeza dengan pengalaman Jumaat akan datang atau Jumaat sebelumnya. Nama hari sama, tetapi detik, saat dan waktu, experience, apa yang berlaku, keberkatannya, keindahannya takkan pernah sama. Sebab Allah kata wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi kamu. Okey. So bila sebut tentang Ramadan, apa yang kita gambarkan? Bila sebut tentang Ramadan, apa yang kita gambarkan? Boleh buka mic, saya tanya, so kenalah jawab. Okey, sebut tentang Ramadan, apa yang kita gambarkan? Terawih. Terawih. Okey, lagi jawapan lain selain terawih? Tadarus. Tadarus. Lailatul Qadar. Kurma, yes. Yusuf Tayyub. Tu jangan lupa. Kurma, Yusuf Tayyub. Sedekah. Sedekah. Okey. Ada lagi tak? Sebut pasal Ramadan je. Terus ingat tu. Lailatul Qadar, Ustaz. Lailatul Qadar. Okey, Lailatul Qadar. So ada orang yang duk kejar Lailatul Qamdar. So Banyakkan bersabar, Ustaz. banyakkan bersabar. Okey, banyakkan bersabar. Tadarus Al-Quran. Banyak sedekah. Tadarus Quran, sedekah. Okey. So bila sebut tentang Ramadan, kita perlu akur bahawa piawai yang diletakkan oleh Allah, piawai yang diletakkan oleh Allah tu yang menjadi tanda aras. Sebab lazimnya bila kita kata bulan Ramadan adalah bulan puasa, Allah kata bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Kenapa Allah highlight turun Al-Quran? Why? Bukan bulan Ramadan ni puasa ke? Bukan bulan Ramadan ni tarawih ke? Allah nak
bina satu kefahaman baru pada kita. Bulan Ramadan kita kena ingat Quran. Quran and Quran alone. Bukan pasal bazar, bukan pasal apa, berbuka, bukan pasal sahur, bukan pasal tarawih, tapi Quran. Datangkan Quran tu dulu. Quran is the most prioritized, the most priority thing dalam Ramadan. Allah nak kita hidupkan Quran dalam Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dan menariknya, bila sebut tentang turun padanya Al-Quran. Turun padanya Al-Quran. Tuan-puan, kalau tadi kita share Suratul Anfal, kali ini saya nak share Suratul Baqarah. Ayat berapa tu saya lupa dah. Saya tengok dulu ayat berapa. Surah Baqarah. Walamma kullama wattaba'u ma nansakh. Okey, ayat 127 hingga 129. Surah Baqarah 127 hingga 129. Sekejap, saya sharekan ya. Ringkas cerita pada ayat ini, ketika Nabi Ibrahim selesai bina Kaabah, baginda berdoa dan baginda mohon 3 permohonan. Pertama, minta Allah terima apa yang mereka buat. Yang kedua, jadikan mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sebagai orang Islam. Dan keturunan Nabi Ismail ini akan ada satu umat yang jadi umat Islam. Kemudian doa yang ketiga, Nabi Ibrahim minta Allah utuskan pada umat itu nanti satu orang Rasul. Dan Rasul itu Rasul dalam kalangan mereka yang bacakan kepada kaum ini nanti, umat ini nanti, ayat-ayatmu. Diberi kitab ayat-ayatmu dan diajar tentang peraturan-peraturan Alkitab wal hikmah dan kebijaksanaan, wa yuzakkihim, dan disucikan. Ini doa siapa? Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Bila suatu settle buat Kaabah. Doa depan Kaabah, tengah-tengah padang pasir. Tadi dia minta apa? Turunkan pada umat ini satu kitab. Turunkan pada umat ini, utus kepada dia Rasul, dan Rasul tu diberi kitab. Sekarang Allah bagi tahu, bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Bulan Ramadan turun padanya Quran. Tuan-puan, Nabi SAW dilantik jadi Nabi. Apa tanda dia? Nabi dapat wahyu pertama yang namanya Iqra. Maksudnya itu kali pertama Quran turun. Dan kali pertama Nabi dilantik jadi Nabi. Momen Nabi dilantik jadi Nabi. Saat itu sedang makbul doa Nabi Ibrahim. Ribuan tahun dulu baginda berdoa depan Kaabah, Allah makbulkan dengan lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, diturunkan Quran. Sekarang Allah bagi tahu, bulan Ramadan Quran turun padanya. Turun Quran, dilantik jadi nabi. So rupanya doa Nabi Ibrahim dimakbulkan dengan cara semua orang rayakan sepanjang bulan Ramadan. Tuan-puan, kita doa untuk anak cucu kita, cara bagaimana Allah makbulkan? Apa occasion? Nabi Ibrahim ikut kita. Suruh utus Rasul untuk kita. Suruh bagi kitab untuk kita. Dan cara Allah makbulkan doa dia dengan melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dirayakan sepanjang Ramadan
bulan semua umat ini beribadah kepada Allah kerana doa Nabi Ibrahim dulu. Dan bila kita baca tahiyat akhir, sebutlah sungguh-sungguh salawat serta salam kepada Ibrahim. Kerana dia telah terdahulu ingat kita. Balaslah cinta dia tu. Doakanlah untuk dia. Ini nilai Ramadan. Dan Ramadan bukan hanya untuk kita. Tadi kan Allah bagi tahu, bukan korang seorang yang puasa, orang dulu pun puasa. So bila tiba Ramadan, ingatan kita pada Quran sepatutnya lebih jitu, lebih kuat. Dan kita datangi Quran start from zero. Mula dari kosong. Kita tak tahu apa-apa dan mula dari awal. Fahami Quran, baca dengan kefahaman baru. Kerana Allah kata, bila turun Quran, tugas Quran tu apa? Hudal linnas. Menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Tuan-puan, yang puasa ni siapa? Islam ke non-Muslim? Orang Islam. Patutnya hudal lil muslimin. Tapi Allah kata linnas kepada seluruh manusia. What? Quran kepada seluruh manusia, yang non-Muslim pun termasuk. Ya, yang non-Muslim pun termasuk, terutamanya pada waktu Ramadan. Syaitan semua kena gari. Tak ada lagi dah yang nak menghasut manusia. Inilah mana masanya anda orang beriman, orang Islam, sebarkan kefahaman Quran pada yang non-Muslim. Pada seluruh manusia. Hudal linnas. Pada seluruh manusia. Hui, dahsyat. Syaitan kena penjara. Dan menjadi persoalan, macam mana kita nak sebarkan kalau kita tak faham? Sebab tu perlu mula dari zero. Start daripada alif alifan. Tu kalau bahasa Sabah, alif alifan. Daripada paling awal. Baca dengan penuh keazaman, kefahaman. Bukan hanya nak khatamkan. Tetapi proses pembelajaran, terutamanya belajar Quran pada bulan Ramadan itu perlu lebih digiatkan. Bukan nak kejar khatam. Allah tidak kata syahrul Ramadan alladzi unzila alladzi khatimul Quran. Dikhatam, dihabiskan Quran. Tak. Kita kena faham apa yang dibaca. Hudal linnas. Wabayyinatim minal huda wal furqan, dan dia menjadi penjelas kepada panduan itu. Kita boleh saja dapat panduan. Contoh, buku panduan telefon atau buku panduan memasak. Nak masak ayam kurma, kita boleh je ada list of recipe. Recipe. Tapi kalau tak ada cara, macam mana nak masak? Nak masuk apa dulu? Ini sukatannya berapa? Berapa panas? Nak digaul ke? Digoreng ke? Di steam ke? Tak ada penjelasan itu, tak jadi juga. Ustaz, apa ayat pertama yang kita nak bagi pada sahabat yang non-Muslim untuk beri tarikan kepada hidayah Islam? Supposedly bukan ayat tentang neraka lah. Apa saja ayat yang universal tentang Islam? Mula dengan Fatihah mungkin. Selepas tu Baqarah.
Apa saja boleh. Ha. So, faman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi bayinatin minal huda maksudnya penjelasan kepada panduan-panduan yang ada dalam Quran, wal furqan, dan pembeza. Faraq ni membezakan, wal furqan, dan pembeza yang sangat jelas. Hitam dan putih itu sangat jelas berbeza. Dan Quran yang menjelaskannya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang nampak anak bulan, maka dia berpuasa. Anak bulan bukan dipanggil syahra. Anak bulan dipanggil hilal. Perkataan yang merujuk kepada anak bulan dipanggil hilal. Sepatutnya ayat ini disebut faman syahida minkumul hilal falyasum. Siapa yang nampak anak bulan, maka dia berpuasa. Tapi kenapa Allah sebut sebulan penuh? Asyhara ni 1 bulan. Dan syahida menyaksikan. Menyaksikan boleh jadi literally melihat dengan mata, atau metaforanya kita benar-benar berjaga. Sebab selalu orang letih berpuasa ni dia banyak tidur. Macam mana orang tidur boleh menyaksikan apa yang berlaku sepanjang bulan Ramadan? So, Allah tidak galakkan untuk tidur. Syahidah, berjaga. Tengok betul-betul seluruh bulan itu. Falyasum, maka dia benar-benar kawal diri. Tahan diri. Wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit ataupun bermusafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia dibenarkan untuk ganti dengan hari yang lain. Dia dibenarkan untuk ganti dengan hari yang lain. Namun di sini ayatnya berbeza dengan di atas. Kalau di atas Allah bagi option. Boleh bayar fidyah dan puasa lebih baik. Tapi di sini tak ada option bayar fidyah. Dan Allah teruskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah nak bagi kamu memudahkan, dan Allah tak nak hanya kerana kamu menyusahkan. Selalunya kita translate sebagai Allah nak mudahkan bagi kamu dan Allah tak nak susahkan. Dan Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Allah tak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Cumanya student bahasa Arab, dia ada beza kalau digunakan perkataan lam, huruf lam ni pada ba bikum ni. Kalau guna huruf lam dengan ba, maksud berbeza. Yuridullahu la, guna lam, yuridullahu lakumul yusra wala yuridu lakumul usr. Itu maksudnya Allah nak bagi kamu, milik kamu, untuk kamu kemudahan. Dan Allah tak nak bagi kamu kesusahan. Baru menepati terjemahan yang ini. Allah nak mudah bagi kamu dan Allah tak nak susahkan. Tapi di sini Allah guna ba. Ba ni bersama. Ba ni bersama. Maksudnya apa? Allah nak bersama kamu itu orang lain jadi mudah. Dan Allah tak nak kerana kamu semua jadi susah. Berapa banyak orang berpuasa, pergi bazar Ramadan, parking caca merba, sampai berebut parking, gaduh. Orang lain jadi susah. Kita puasa orang lain susah. Allah nak kita jadi role model, berpuasa tetapi akhlaknya top notch. Boleh diharap. Tidak culas dalam kerja, konon-konon letih. Semua orang puasa.
Tapi kerana puasa yang engkau buat itu menjadikan engkau lebih bertakwa, lebih boleh diharap. Itu kehendak Allah kerana engkau berpuasa. 30 hari kot engkau berlatih. Wow. Itu keperluan utama puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddah, dan engkau komplitkan, lengkapkan bilangannya. Lengkapkan bilangan ni macam mana? Kena puasa dah terus 1 bulan. 28 hari ke, 29 hari ke, tanpa miss. Lengkapkan, sempurnakan bulannya. Kecuali wanita, ini arahan kepada lelaki. Dan selepas lengkap bulan Ramadan, maka tibalah engkau merayakan walitukabbirullah, dan besarkan Allah ala ma hadakum, kerana Allah lah yang memberi panduan pada kamu. So takbir raya itu kerana kita bersyukur. Wala'alakum tashkurun. Kita bersyukur kerana Allah bagi kita hidayah dapat laksanakan puasa. Itu ke yang kita rasa selama ni bila bertakbir? Tak. Kita rasa sedih. Takbir dengan sedih sebab tak dapat balik kampung. Cuba tanya kenapa orang bertakbir? Oh, sebab kita berjaya berpuasa. Langsung tak ada kaitan dengan Allah beri hidayah supaya kita dapat laksanakan puasa. Tak. Tapi syukur tu ada. Syukur habis Ramadan. Boleh raya sebulan. Dan ini kehendak ayat puasa. Dan kalau kita tengok, saya tak tak bercadang untuk sambung ayat 186 dan 187 sebab dia lagi panjang dan kita akan sambung sebelum Ramadan nanti. Dalam 185 ni, cuba tengok bagaimana Allah susun ayat ini. Ayat pertama, bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Jadi petunjuk kepada seluruh manusia dan penjelasan huda dan furqan. Ayat akhir, supaya engkau membesarkan Allah yang telah bagi hidayah dan semoga engkau bersyukur. Ayat atas Allah kata tentang Quran dan panduan. Ayat di bawah Allah kata tentang besarkan Allah sebab bagi engkau panduan. Oh, panduan yang maksudkan Quran. Lagi sekali, kita terlena dan terleka. Kita bertakbir semata-mata puasa, tapi kita lupa Allah bagi kita panduan Al-Quran. Besarkan Allah kerana melalui Quran, kita boleh faham apa fungsi kita berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang nampak sebulan penuh, maka dia berpuasa. Dan berpuasa itu, caranya macam mana? Sempurna. Walitukmilul iddah. Sempurna. Dan bila Allah kata, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, siapa yang sakit ataupun bermusafir, dia boleh buka dan ganti dengan hari yang lain. Dan Allah bagi tahu, tak, Allah tidak menyusahkanmu dan Allah nak memudahkan bagimu dan Allah tak nak menyusahkanmu. Atau Allah nak kamu memudahkan urusan orang lain dan Allah tak nak engkau menyusahkan orang lain. Dahlah sakit, tak puasa, mengada-ngada pula. So begitu basically ayat-ayat tentang puasa. Satu bentuk cara melihat baru. Bagaimana kita seharusnya menanggap puasa ini sebagai bulan Quran dan beri tumpuan pada Quran yang perlu yang perlu disyukuri adalah
Allah bagi hidayah. Allah bagi kita Quran supaya kita dapat hidayah dan kita dapat melaksanakan puasa dengan baik dan betul. Dan akhirnya boleh hasilkan output takwa yang sebenar. Dan jam sudah pukul 9, kita sudah sejam bersiaran dan saya rasa cukup dulu sampai sini dan ada masa nanti insya-Allah kita akan cari ruang dan peluang untuk sambung lagi 2 ayat berkaitan dengan puasa. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran, barakallahu fiik Al-Fadil Imam Muhammad Nazri atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Syukran tim pengurusan GYNI, syukran para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan rezeki yang barakah. Kepada seluruh jemaah dijemput untuk terus mengimarahkan program GYNI esok Ahad 13 Mac 2022 iaitu bermula pada pukul 6.45 pagi, bacaan Yasin, tahlil, tazkirah dan doa bersama Al-Fadil Hamdan bin Muhammad, manakala pada pukul 8 malam sambungan bab solat bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa. Sebelum menutup majlis pada malam ini, kami daripada Gema Yasin Nur Iman memohon maaf zahir batin jika ada kesilapan dan sebarang kekurangan sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi, dipersilakan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri untuk memimpin doa kifarah bagi menutup majlis kita pada malam ini. Tafadhal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Happy landing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita berjumpa. Warahmatullahi. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Kak Wan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Waalaikumsalam Nur Azila. Sihat. Terima kasih Ummu Sarah. Apa bahasa tu? Panggil Kak Wan. Doakan Kak untuk Wan. anak saya hari ini positif lagi seorang. Allahu Akbar. Macam mana? Peserta Doakan lagi seorang? untuk anak saya. Hari ni positif pula seorang lagi. Terima kasih semua sahabat. Allah sayang kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dayangku? Dayang pergi istana kot. Terima Dayang pergi kasih istana. Intan. Terima kasih semua. Dayang tanya. Tahniah. Apa tanda tanya? First and the last Intan tau. balik. Intan dah. Nak Dayangku balik istana. Dayang balik istana. Dayang tempat dia kat istana kan? Apa? Di Malaysia kalau dayang tu tempatnya di istana, dayang raja. Dayang-dayang kan? Dia balik istana lah tu. Mana dia Tengku Kak Wan. Siapa?
Kalau dayangku tu maknanya dia tengku. Ya, tapi Harus kita cerita yang kita di Malaysia ni. Dayang balik Yalah. istana. Main usik-usik kan. Ramai orang nama Dayang kat Malaysia ni pun. Dayang kan, Dayang Raja. Duduk dengan Raja. Tu ada tu Dayang tu. Ada dia. Menyepin diri. Memang Dah ada nampak tak? tangan. Kawan. Kawan mesti confused ni. Tahniah Dayang tu. Lai. Good. Kenapa? Dayang, hari ni Dayang ke jadi pengacara? Ha. Ya. Anda kata? Kawan masuk Ah. lambat. Kenapa kawan